buat diagukan. Tapi tak bayar duit. Namun okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada malam ini sekali lagi kita bersiaran secara langsung melalui Promedia Tajdid dan Suara Sunnah, kuliah ataupun kelas kita secara mingguan mengenali mereka yang dekat dan hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kali ini kuliah kita ini adalah sambungan daripada siri kuliah yang dianjurkan oleh Masjid Al-Ghufran, Batu Dua, Lama, Kangar, Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan, siri kita kali ini akan membicarakan tentang seorang lelaki yang dekat dan hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, sekiranya ada nabi selepas daripadaku, tidak lain dan tidak bukan orang yang paling layak untuk diangkat menjadi seorang nabi melainkan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan membicarakan tentang susuk tubuh seorang manusia yang digelar oleh Nabi sebagai Al-Faruq, pemisah, pembeza di antara al-haq dan batil, yang menentukan, memisahkan di antara kebenaran dan kebatilan. Tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Yang kita tahu, Sayyidina Umar ini merupakan manusia yang sangat hebat. Sebelum daripada dia masuk ke dalam Islam, dia telah terkenal dengan ketokohan dan kepimpinan di kalangan orang Arab Quraisy yang sangat hebat dan disegani, digeruni oleh mereka yang mengenali Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar ini, tuan-tuan, kalau kita baca sepintas lalu, seorang lelaki yang tegas. Bahkan para sahabat menyebut bahawa apabila masuknya Umar ke dalam Islam, kami merasa kuat dan merasa begitu megah, mulia dan yakin dengan masuknya Umar ke dalam Islam. Jadi malam ini insya-Allah kita akan cuba melihat sedikit sebanyak latar belakang dan riwayat hidup manusia yang sangat dekat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama digelar Amirul Mukminin, ketua atau pemimpin orang-orang yang beriman. Dan di dalam pemerintahan Khulafa Rashidin, khalifah Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan yang terkenal dengan sistem pentadbiran yang tersusun, memulakan satu pentadbiran dan pemerintahan yang sangat ulung, menjadi rujukan di dalam bidang urus takbir, tata kelola kerajaan yang baik. Tidak lain dan tidak bukan ia merujuk kepada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itu apabila bercakap tentang siasah, politik, soal pentadbiran dan pemerintahan, kita akan melihat reformasi, transformasi yang dilakukan oleh Umar sehingga meninggalkan kesan yang begitu besar kepada khalifah-khalifah selepas daripada itu. Siapakah Umar? Beliau ialah Amirul Mukminin. Amir bermaksud ketua. Al-Mu'minun adalah orang-orang yang beriman. Gelaran ini disebut oleh para ulama mula digunakan oleh Umar Al-Khattab. Sebelum daripada Umar, orang memanggil khalifah Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai pengganti Rasulullah. Kemudian tuan-tuan, apabila Umar naik, ada di kalangan mereka yang memanggil Umar dengan gelaran Amirul Mukminin.
wahai ketua kepada orang-orang beriman. Lalu Umar menyetujui panggilan tersebut. Dalam riwayat disebut bahawa Umar adalah orang pertama yang mengguna gelaran Amirul Mukminin. Dan selepas daripada itu, pemerintah-pemerintah Islam bermula daripada zaman Sayyidina Osman, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya, Bani Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya, mereka menggunakan gelaran Amirul Mukminin yang dimulakan panggilan itu oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Menurut Al-Hafidh Ibn Kathir, orang pertama yang memanggil Umar dengan gelaran Amirul Mukminin adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Inilah manusia pertama yang memanggil Umar dengan gelaran Amirul Mukminin. Sebab itu kita menyebut Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar Al-Khattab, kalau kita tengok dari sudut nasab keturunannya, dia daripada Quraisy, Al-Quraisy, daripada Bani Adi. Sebab itu dia digelar Adawi. Dia merupakan khalifah yang kedua dan merupakan salah seorang daripada sahabat yang telah dijamin tempatnya di dalam syurga. Dia termasuk daripada kalangan 10 ahli syurga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama penuhnya Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qirat bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dia lahir 13 tahun selepas tahun gajah. Dia lahir 13 tahun selepas tahun gajah. Dia Islam agak awal, iaitu pada tahun ke-6 kenabian. Pada tahun ke-6 selepas Nabi dilantik menjadi Rasul. Kita ada tahun kenabian dan kita ada tahun hijrah. Tahun kenabian ni bermaksud daripada tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Tahun hijrah daripada peristiwa Nabi berhijrah. Jadi Umar Al-Khattab masuk ke dalam Islam 6 tahun selepas daripada Nabi dilantik menjadi Rasul, sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun lebih tepat, Umar masuk ke dalam Islam selepas Islamnya 40 orang lelaki, 11 orang wanita. 40 orang lelaki dan 11 orang wanita. Kemudian masuklah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an ke dalam Islam. Dan beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 539 buah hadis. Di antara peperangan yang disertai oleh Umar radhiyallahu an yang dapat kita lihat seperti yang disenaraikan oleh para ulama, antaranya Umar menyertai peperangan Badar. Umar termasuk Ahlul Badar. Umar juga menyertai peperangan Uhud, Khandaq, Bai'atul Ridwan, peperangan Khaybar, peperangan ataupun peristiwa pembukaan kota Mekah dan peristiwa atau peperangan Hunain. Beliau antara manusia yang bertanggungjawab membuka wilayah Syam, Iraq dan mengambil atau membuka Palestin. Hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kelebihan dan keutamaan yang boleh kita lihat terhadap diri Umar Al-Khattab. Dan malam ini insya-Allah kita akan sebut kelebihan dan keistimewaan serta pengajaran yang boleh kita ambil daripada insan yang bernama Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tuan-tuan, antara perkara yang menarik yang boleh kita sentuh di awal kuliah ini, Umar akhirnya dibunuh oleh seorang ajam. Ajam ni bukan orang Arab. Kita ada Arab dan kita ada ajam. Ajam ni maksudnya dia bukan orang Arab. Ataupun terkenal dengan panggilan Abu Lu'lu'ah. Kalau kita baca dalam kisah Umar, pernah Abu Lu'lu'ah ni dia merupakan seorang hamba Majusi. Seperti yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Umar dibunuh pada tahun 23 Hijrah. Dia wafat pada tahun 23 Hijrah. Beliau dibunuh oleh hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, iaitu Abu Lu'lu'ah tadilah.
Dan ketika Umar bertanya, nanti kita akan telusuri kisah bagaimana Umar wafat. Ketika dia mengimamkan salat subuh, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Ketika dia sedar, ketika itu dia jadi imam salat, sangat menyayat hati. Umar apabila dia mengimamkan salat, dia ditikam kerana ketika itu dalam keadaan yang gelap sebab tak ada lampu. Salat subuh, dia ditikam ketika mengimamkan salat subuh, keadaan gelap, orang tak nampak. Dia kata dia tak berasa dia ditikam, dia sangka dia digigit oleh anjing. Dia rasa kesakitan yang dia rasa itu adalah kesan daripada gigitan anjing. Sebenarnya dia telah ditikam sehingga perutnya terbuka, terburai. Ketika dia sedar, kita pendekkan cerita, ketika dia sedar, dia bertanya, siapa yang menikamnya? Diberitahu kepada Umar yang menikamnya adalah seorang Majusi. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, yang telah menikam dan membunuh aku bukan daripada kalangan orang Islam. Ini antara kesyukuran, perasaan yang digambarkan oleh Umar. Dia bersyukur kerana dia mati bukan di tangan orang Islam, tetapi di atas tangan seorang musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikebumikan di sisi sahabat yang paling dia cintai, kekasihnya dunia dan akhirat, di samping Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia mengambil tempat yang disediakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu apabila kita menziarahi maqam Rasulullah, kita memberikan salam kepada Rasulullah, kita memberikan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan kita akan memberikan salam kepada sahabat Nabi yang dicintai, Umar Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu an. Antara kelebihan yang boleh kita ambil, yang boleh kita baca berkaitan dengan kisah yang berlaku kepada Umar, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Uqbah bin Amir. Kata Uqbah bin Amir, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini antara pengakuan, pujian, keistimewaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar Al-Khattab. Kata Nabi, "Lau kana min ba'di nabi." Kalaulah ada seorang nabi selepas daripada aku, min ba'di nabiyyun. Kalau ada seorang nabi selepas daripada aku. Kalaulah di sini maksudnya tak ada lah. Tetapi kalaulah ada, ini satu pengiktirafan yang sangat besar. Satu kedudukan yang sangat hebat. Kerana kata Nabi, kalau ada, lakana Umar bin Khattab, tentulah tidak ada orang lain selain daripada Umar Al-Khattab. Hadis ini menjadi dalil yang besar tentang kehebatan Umar dan juga kaitannya dengan pandangan-pandangan Umar yang disokong dan sama dengan pandangan yang disebut di dalam Al-Quran yang kita akan bicarakan nanti. Hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan Umar juga kalau kita boleh lihat seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini kelebihan yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi an yakuna anbiya, fa in yakun min ummati minhum ahadun fa Umaru, atau kama qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sesungguhnya kata Nabi, laqad kana fi man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu daripada kalangan Bani Israel, mereka yang dianugerahkan oleh Allah kata-kata yang benar. Di kalangan Bani Israel ada manusia-manusia yang Allah membimbing lidah mereka. Allah memberikan hidayah, firasat yang benar dan betul. Perkataan mereka itu menjadi perkataan yang benar, perkataan yang betul-betul berlaku. Perkataan seolah-olah mendapat hidayah, panduan daripada Allah. Ada lelaki-lelaki yang seperti ini. Tapi kata Nabi SAW, mereka ini bukan Nabi. Sebab Nabi memang dia akan cakap benda yang betul. Perkataan yang keluar daripada mulut Nabi ini wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Tetapi kata Nabi, lelaki-lelaki ini tidak, bukan Nabi. Tetapi kata Nabi SAW,
di dalam umatku ada lelaki yang Allah bimbing pandangannya, Allah beri hidayah perkataannya, Allah menjadi panduan kepada lisan dia. Lelaki tersebut adalah Umar Al-Khattab. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata para ulama, orang-orang yang bercakap benar ini, mereka adalah orang yang diberikan ilham, yang mana dibisikkan ke dalam jiwa mereka. Bukan wahyu, tapi ilham yang dibisikkan ke dalam jiwa mereka. Lalu mereka menceritakan berdasarkan gerak hati mereka, yang mana gerak hati itu panduan daripada Allah. Ini adalah suatu kekhususan kepada orang-orang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keistimewaan yang Allah bagi kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, dan di kalangan hamba-hambanya yang terpilih tidak lain dan tidak bukan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW menyatakan, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran. Nabi SAW menyatakan Allah telah menjadikan kebenaran ala lisan, di atas lisan Umar, di atas lisan Umar dan juga pada hatinya. Inilah apa yang kita sebut sebagai satu kelebihan dan keistimewaan yang ada pada Umar radhiyallahu an. Demikian juga sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat banyak lagi kelebihan yang ada pada Umar yang boleh kita jadikan panduan. Umar ini disebut di dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, seorang yang tinggi, bahagian depan kepalanya botak, seorang yang gagah, matanya hitam, kulitnya kekuning-kuningan, ada yang menyebut putih kemerah-merahan, artinya dia satu orang yang kuning ataupun keputih-putihan, bukan daripada kalangan orang yang gelap lah. Gigi putih bersih, dan dia orang yang suka mewarnai janggutnya dan rambutnya dengan inai. Ini dari sudut fizikal Umar, tegak badannya, berjalan seperti seorang yang hebat, ada haibahnya di situ. Umar Al-Khattab merupakan penduduk yang telah disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga. Antara hadis yang menyebut tentang keutamaan Umar sebagai ahli syurga adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Baina ana naim ra'aituni fil jannah." Ketika aku sedang tidur, aku melihat di dalam mimpiku, kata Nabi, "Fa'idha imra'ah tatawadda' ila jannib qasar." Ada seorang wanita yang sedang berwudu di sebelah qasar, istana di dalam syurga. Faqultu liman hadzal qasar? Aku bertanya, untuk siapakah istana di dalam syurga itu? Kata mereka, li Umar, istana di dalam syurga ini milik Umar. Allahu Akbar. Umar belum lagi meninggal, Umar masih hidup, tetapi Nabi telah melihat istana yang dibangunkan, dibina, disediakan untuk Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok juga dalam hadis yang lain tentang kelebihan Umar, Nabi SAW menyebut, "Uritu fil manam anni anzi'u bidalwin bakrah ala qalib." Aku bermimpi ada mengambil satu bekas air daripada sebuah telaga. Kemudian datang Umar mengambil satu atau dua bekas. Kata Nabi, aku ambil satu, Abu Bakar datang ambil satu dua, dalam keadaan tidak begitu kuat. Kemudian kata Nabi SAW, aku melihat seorang lelaki Umar Al-Khattab mengambil air yang begitu banyak. Aku tidak pernah melihat orang yang begitu hebat seperti Umar. Dia memberikan manusia minum daripada air itu, dan juga unta-unta mereka. Hadis Bukhari. Nabi kata,
datang Umar, dia mengambil dengan begitu banyak dan dia memberikan kepada manusia dengan begitu banyak air yang dia ambil. Artinya manfaat dan kebaikan Umar kepada manusia begitu banyak. Ini antara kelebihan yang disebut sendiri oleh Nabi SAW kepada Umar. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud menyebut, kami dahulu merasa kuat setelah Umar memeluk Islam. Bagaimana Umar memeluk Islam? Ataupun apa cerita di sebalik masuknya Islam Umar Al-Khattab radhiyallahu an? Ada beberapa riwayat dan versi yang menyebut tentang bagaimana Umar masuk ke dalam Islam. Walau bagaimanapun tuan-tuan, di antara yang popular ataupun yang masyhur seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, bahawa masuknya Islam Umar Al-Khattab, ayah beliau, adalah kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara sebab dan faktor yang paling kuat dan paling utama bagaimana terbukanya pintu hidayah Umar untuk masuk ke dalam Islam. Orang ramai tidak sangka Umar boleh memeluk Islam. Ramai manusia tak percaya Umar akan masuk ke dalam Islam. Inilah sesuatu yang sepatutnya kita belajar daripada sirah Umar. Kita kenali Umar ini orang yang paling kuat memusuhi Nabi SAW, yang paling kuat menentang Nabi SAW, sehingga kan ada di kalangan sahabat Nabi, di kalangan orang-orang yang awal memeluk Islam, mereka kata apa? Tidak akan masuk Umar ke dalam Islam sehinggalah Kaldai masuk ke dalam Islam. Ini suatu ungkapan yang menunjukkan tak mungkin. Mereka kata Umar akan masuk Islam kalau Kaldai masuk Islam. Kaldai itu masuk Islam dulu, Umar masuk Islam. Artinya mustahil. Tetapi tuan-tuan, kita tak sangka hidayah boleh menyapa, membuka pintu hati manusia. Umar yang terkenal bengis, ganas, keras dengan Nabi SAW dan orang Islam, akhirnya melafazkan syahadah dan menjadi pembela utama Nabi SAW. Antara doa yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi mendoakan agar Allah memilih Umar. Nabi menyebut di dalam doa yang masyhur yang disebut oleh Al-Imam Tirmidzi, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulain ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umar ibn Khattab. Qal wa kana ahabbahuma ilaihi Umar atau kama qal. Nabi doa minta Umar masuk Islam ni. Umar yang terkenal bengis dan begitu kuat melawan Islam. Nabi kata, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, engkau muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai. Sama ada engkau memilih Abu Jahal atau engkau memilih Umar Al-Khattab. Ternyata Allah memilih Umar untuk masuk Islam dan Allah tidak memilih Abu Jahal untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, madilna a'izzata mundu aslama Umar. Kami apabila masuk sahaja Umar ke dalam Islam menjadi begitu a'izzah, begitu bangga, begitu kuat dan begitu tinggi kami berasa dengan masuknya Umar ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara bukti dekat dan rapatnya Umar dengan Nabi ni, kalau kita boleh lihat seperti yang disebut di dalam banyak riwayat, antaranya disebut dalam hadis Bukhari bahawa apabila Nabi SAW pergi ke mana-mana, Nabi akan bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Antara contohnya, Nabi kata, zahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku telah bertolak bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama dengan aku, Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku keluar bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Nabi kata, aku pergi, Abu Bakar dan Umar di sampingku. Aku masuk bersama aku, Abu Bakar dan Umar.
aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Tidak lekang dan tidak hilang perkataan Abu Bakar dan Umar bersama menemani baginda Nabi daripada dunia hinggalah kepada akhirat. Itulah apa yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, sedikit kita menyentuh tentang tajuk kita, mengenali manusia yang syaitan lari daripadanya. Perkataan ini kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana syaitan ni apabila mengetahui Umar lalu di suatu tempat, dia akan memilih jalan yang lain. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu apabila melihat Umar, dia akan lari ketakutan." Sebab itu Nabi menyatakan sekiranya Umar melalui jalan tersebut, syaitan tidak akan melalui jalan itu. Inilah manusia yang bukan sahaja manusia merasa gerun dan takut dengan kepribadian, ketokohan dan keimanannya, bahkan ketakwaannya itu juga digeruni dan ditakuti oleh syaitan, sehingga bukan sahaja untuk bertembung dengannya, tetapi berjalan pada jalan yang sama. Apakah yang dilakukan oleh Umar sehingga syaitan takut dan lari daripada dirinya, sehingga tidak masuk kepada jalan yang dilalui olehnya? Tidak lain dan tidak bukan iman dan takwa serta pengorbanannya terhadap agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh kita lihat juga ada beberapa riwayat yang menyebut tentang kelebihan Umar, antaranya Umar dipuji bukan sahaja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Quran juga beberapa kali pandangan yang dikemukakan oleh Umar itu selari dengan pandangan yang disebut di dalam Al-Quran, dan saya akan bawa contoh seperti yang akan kita lihat nanti. Juga kita kalau boleh lihat Nabi SAW sendiri mengarahkan kita untuk mengikuti Umar. Ini antara dalil yang menunjukkan Umar itu berdiri di atas hidayah, berjalan di atas petunjuk Nabi. Kata Nabi SAW, "Ikutlah orang-orang sesudahku daripada kalangan sahabatku. Mereka itu adalah Abu Bakar dan Umar." Nabi sebut ikutlah manusia selepas daripada kewafatan aku, iaitu daripada kalangan sahabatku Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Dan kalau kita tahu banyak kisah-kisah yang menarik pemerintahan Umar sebagai seorang khalifah, yang mana Umar ni sangat menjaga soal ketakwaannya, takutnya dia kepada pemerintahannya, rakyatnya. Kita kenal bagaimana sikap Umar keluar pada waktu malam, berjalan di sekitar Madinah mencari orang-orang yang susah. Umar pernah menguli tepung untuk dimasak dan diberikan kepada keluarga rakyatnya yang miskin. Umar merasa begitu bersalah. Bahkan Umar pada zamannya ketika musim kemarau diriwayatkan dia tidak akan makan sehinggalah dia memastikan seluruh rakyatnya terlebih dahulu mendapat makanan. Cerita-cerita inilah yang menghiasi 10 tahun pemerintahan Umar. Sehingga ketika dia meninggal dunia, Sayyidina Ali bin Abi Talib hadir pada saat dia wafat, pada saat dia nazak. Kata Ali, "Engkau tidak meninggalkan manusia yang seumpama dengan engkau. Tidak ada orang yang sama hebat dan sama kedudukannya seperti mana dirimu, wahai Umar." Kata Ali, "Tak ada orang yang akan menggantikan engkau dan tidak ada orang yang setara dengan kehebatan engkau." Inilah apa yang disebut oleh Ali bin Abi Talib terhadap Umar radhiyallahu an. Dan kalau boleh kita tengok dari sudut ketakwaan, dari sudut dia menjaga soal makan minum, soal apa yang masuk ke dalam perutnya. Diriwayatkan pada suatu hari dia diberikan minum oleh hambanya susu unta. Kemudian dia bertanya kepada Umar, dia bertanya kepada pembantunya, Umar bertanya kepada pembantunya, "Daripada mana engkau dapatkan susu ni?" Lalu pembantunya cerita bahawa dia dapatkan susu ini daripada seekor anak unta milik Umar yang pergi minum susu unta lain, bukan milik Umar. Kata Umar, "Celakalah engkau. Sesungguhnya engkau telah beri meminum aku daripada minuman api neraka."
takwanya Umar apabila dia mendengar susu itu daripada unta yang bukan miliknya. Dia mengatakan, celakalah engkau memberi minum sesuatu yang bukan daripada hak aku, seumpama memberi minum daripada api neraka. Umar terkenal dengan sikap dermawan, sikap pemurah. Umar menginfak atau mewakafkan tanah yang terbaik yang dia miliki di peperangan Khaybar. Apabila orang-orang Islam menawan kota Khaybar daripada golongan Yahudi, Umar bertanya kepada Nabi apa yang patut dia buat. Dan dipendekkan cerita, akhirnya Umar mewakafkan tanah Khaybar, tanah yang terbaik, dusun dan kebun yang terbaik, dan diberikan untuk kegunaan umat Islam tanpa dia mengambil sesuatu yang menjadi hak dia. Inilah apa yang disebut tentang kelebihan Umar Al-Khattab dan juga sikap yang boleh kita ambil daripada ketokohannya. Cuma malam ini saya nak kongsi satu lagi tajuk yang mungkin boleh kita ambil panduan. Bagaimana para ulama apabila mereka mengulas tentang Umar Al-Khattab, ada beberapa topik yang menarik yang mungkin kita boleh ambil sedikit pada malam ini, iaitu berkaitan dengan pandangan-pandangan Umar yang selaras dan selari dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran, ataupun Al-Quran apabila turun sama dengan pandangan yang diberikan oleh Umar Al-Khattab. Ini antara suatu keistimewaan yang ditulis dan dikumpulkan oleh para ulama khusus berkaitan dengan apa yang terjadi kepada Umar Al-Khattab. Antaranya saya nak sebut bagaimana pandangan Umar ini menjadi penyelesaian kepada masalah Nabi dan disokong oleh Al-Quran. Bahkan Al-Quran menurunkan ayat membenarkan pandangan dan perbuatan Umar Al-Khattab. Tuan-tuan boleh merujuk di dalam surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 66. Surah yang ke-66 ayat yang ke-4 dan ke-5. Saya baca terjemahannya supaya kita boleh meringkaskan masa kita. Pada ayat yang ke-4 dan ke-5, Allah menyatakan, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai isteri-isteri Nabi. Merujuk kepada Aisyah dan Hafsah. Maka taubat itu sewajibnya, kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada menyusahkan Nabi. Quran menegur isteri-isteri Nabi yang boykot atau menyusahkan Nabi. Mereka memulaukan Nabi SAW kerana cemburu mereka kepada Nabi. Ini latar kisahnya. Dan jika kamu berdua menolong untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka kehendak kamu berdua tidak akan berjaya. Kerana sesungguhnya Allah akan membela Nabi-Nya. Selain itu, Jibril serta orang saleh daripada kalangan orang beriman, para malaikat akan menjadi penolongnya. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik. Allah melalui ayat ini memberikan pilihan kepada Nabi, kalau nak cerai isteri dia boleh cerai. Allah akan ganti dengan isteri yang lebih baik. Siapakah isteri yang akan diceraikan itu dan kenapa Allah membenarkan Nabi untuk menceraikan isterinya? Kita akan lihat dalam sababun nuzul ayat ini. Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadah, yang berpuasa, sama ada janda ataupun anak dara. Surah At-Tahrim ayat 4 dan 5. Kita tengok sabab turun ayat ini. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Umar Al-Khattab, katanya, ini Umar cerita latar belakang kisah turunnya ayat surah At-Tahrim, surah 66 ayat 4 dan 5. Kata Umar, pandanganku sesuai dengan ketetapan Tuhanku dalam 3 urusan. Sebenarnya lebih. Sebahagian ulama menyatakan ada lebih 30 pendapat Umar yang sama, selari dengan Al-Quran. Soal tawanan Badar, soal memakai hijab, soal menyetubuhi isteri, soal salat ke atas jenazah munafik Abdullah bin Ubay.
pandangan-pandangan Umar ini selari dengan apa yang Quran sebut. Kata Umar, pandanganku sama dengan pandangan Tuhanku pada 3 perkara. Iaitu pada berkumpul isteri Nabi untuk memulaukannya. Umar kata ada di kalangan isteri-isteri Nabi ni berpakat nak boikot Nabi sehingga menyusahkan Nabi. Sehingga menyusahkan Nabi. Lalu aku berkata kepada mereka, boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhan akan menggantikan. Umar kata kepada isteri-isteri Nabi yang buat perangai tu, boleh jadi Allah Ta'ala akan ganti isteri yang lebih baik dan Nabi boleh ceraikan kamu. Turun surah At-Tahrim tadi yang mengatakan Nabi boleh pilih untuk ceraikan dan Allah akan ganti yang lebih baik. Sama seperti apa yang disebut oleh Umar kepada isteri-isteri Nabi yang buat perangai tadi. Nampak tuan-tuan? Ayat tadi Umar kata, dia kata kalau kamu buat perangai, Nabi boleh cerai kamu. Allah akan ganti isteri yang lebih baik. Quran turun benda yang sama. Kita tengok apa yang berlaku. Lamma i'tazala an-nabi nisa'ahu qala dakhaltul masjid fa idza an-nas yankutuna bil hasa wa yaqulu talaqa Rasulullah bi nisa'ahu. Ini cerita dia. Dia kata, Umar cerita, pada masa Nabi SAW i'tazala an-nabi nisa'ahu, Nabi tinggalkan isteri dia. Nabi tinggalkan, Nabi mungkin marah, tinggalkan isteri dia, merajuk, tinggalkan isteri dia. Dia kata bila aku masuk masjid orang duk bercakap. Orang kata talaqa Rasulullah nisa'ahu. Wa dhalika qabla an yu'maru bil hijab. Telah cerailah Nabi ni isteri-isterinya. Telah cerailah Nabi ni isteri-isterinya. Faqala Umar, faqultu la'a'lamanna dhalika al-yawm. Qala fadakhaltu ala Aisyah. Umar kata, aku nak pergi tengok siapa yang telah diceraikan oleh Nabi SAW. Umar jadi takut, Umar jadi terkejut. Lalu dia pergi melihat ataupun dia pergi pertama kepada Aisyah. Pertama dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu, dia kata, ya binta Abi Bakrin, wahai anak kepada Abu Bakar. Aqad balagha min sya'niki an tu'dhi Rasulullah. Adakah engkau isteri yang menyakiti Rasulullah? Adakah engkau isteri yang menyebabkan Rasulullah berduka cita, bersusah hati? Faqalat, Aisyah macam marah sikit lah. Malak, ya ibn Khattab, alaika bi'aibatika. Qala fadakhaltu ala Hafsah. Aisyah bila Umar tanya, engkau ke isteri yang buat perangai tu? Aisyah jawab, itu urusan aku. Lebih baik engkau sibuk dengan urusan engkau. Kemudian kata Umar, aku masuk bertemu dengan anakku Hafsah binti Umar. Sebab kita tahu isteri-isteri Nabi ada di kalangan anak-anak sahabat. Abu Bakar menjadi ayah mertua Nabi melalui Aisyah radhiyallahu anha, Umar melalui Hafsah. Sebab itu dakwaan yang mengatakan Umar membunuh anak perempuannya ketika kecil adalah dakwaan yang tidak benar dan satu pembohongan ke atas Umar Al-Khattab, kerana ada riwayat anak-anak perempuan Umar yang terbukti berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan Umar Abu Hafs, merujuk kepada Hafsah tadi lah, Abu Hafs, dia punya kunyah dia. Dia masuk bertemu dengan anak dia. Faqultu laha, kata Umar, aku bertanya kepada anakku, ya Hafsah, aqad balagha min sya'niki an tu'dhi Rasulullah. Adakah engkau yang buat perangai? Adakah kau yang menyakiti Rasulullah? Wallahi laqad alimti anna Rasulullah la yuhibbuk. Tengok perkataan Umar. Dia tak masuk belah anak dia. Dia bela Rasulullah. Dia mempertahankan Rasulullah. Dia kata wallahi. Dia kata anna Rasulullah la yuhibbuki. Sesungguhnya Rasulullah ni dia tak suka dekat engkau. Dia kata dekat anak dia tu terus terang. Dia kata la yuhibbuki. Rasulullah ni bukan suka pun dekat engkau. Walaula ana, kalau bukan engkau tu anak aku, la talaqaki Rasulullah. Lah lama Rasulullah ceraikan kau. Tapi memandangkan dia meraihkan aku, dia simpan kau. Fabakat asyaddal buka. Hafsah bila dengar bapak dia cakap macam tu, dia menangis dengan sekuat-kuat hati. Faqultu laha aina Rasulullah. Aku pun tanya dekat
Hafsah, mana dia Rasulullah? Aku nak pergi jumpa dengan dia. Apa yang menyebabkan dia susah hati? Siapa yang buat perangai sehingga dia menjadi terganggu seperti ini? Maka kata Hafsah, huwa fi khizanatihi fil mashrubah. Dia ada di gudang, tempat simpanan makanan. Fadakhaltu fa idza ana bi Rabah ghulam. Aku pun pergi cari Nabi, jumpalah Nabi. Ketika itu aku nampak satu budak, hamba dia nama Rabah. Tak jumpa Nabi lagi, nampak budak. Ghulam ni dia panggil macam hamba lah. Budak yang kerja dengan Nabi ni nama dia Rabah. Qa'idan uskuffatil mashrubah. Tengah duduk di tangga tu. Mudallin rijlaihi ala naqir min khashab wa huwa jiz'un yarqa alaihi Rasulullah. Dia duduk tunggu Rasulullah lah, kan? Dia jadi macam guard lah. Kemudian dia fanadaitu, aku pun keluar, panggil, seru. Ya Rabah, ista'zin li 'indaka ala Rasulillah. Boleh tak aku nak masuk jumpa Rasulullah? Rasulullah duduk dalam tempat macam bilik tu. Rabah ni bila dia dengar Umar sebut macam tu, dia pun tengok kat Nabi, sama ada Nabi nak bagi green light masuk ke tak. Ini kebiasaannya. Siapa-siapa yang nak jumpa Nabi akan minta izin dengan ghulam, maula ataupun hamba yang kerja dengan Nabi. Sama ada Anas bin Malik ke, Rabah ke, siapa ke, tanya dekat mereka, Nabi bagi masuk tak? Dan mereka akan tunggu green light daripada Nabi SAW. Ista'zin li, boleh tak aku jumpa dengan Nabi? Fa nadhara Rabah ila al-ghurfah. Rabah pun bila dengar aku minta izin macam tu, dia pun tengok ke bilik, tengok Nabi. Sama ada Nabi nak kata okey tak okey. Thumma nadhara ilayya. Kemudian Rabah tak kata apa, dia tengok aku balik. Maksudnya Nabi tak bagi izin lah. Dia tengok Nabi, dia tengok aku. Maksudnya tak boleh masuk, Nabi tak mau. Kemudian kata Umar, Ya Rabah, ista'zin li 'indaka ala Rasulillah. Boleh tak kalau aku nak masuk? Umar berkeras nak masuk juga. Tak boleh ke kalau aku nak masuk? Kuatkan sikit suara dia. Kan? Fa nadhara Rabah ila ghurfah. Rabah pun tengok balik kat bilik tu, tak boleh masuk lagi. Thumma nadhara ilayya falam yaqul syai'a. Dia pun tengok aku, dia tak cakap apa. Kemudian kata Umar, thumma rafa'tu sauti. Aku pun pederah lagi sikit suara aku, seakan-akan nak bagi Nabi dengar lah. Walha Nabi dah tahu dah. Faqultu ya Rabah, ista'zin li 'indaka ala Rasulillah. Bolehlah aku nak masuk jumpa Nabi. Fa inni adhunnu anna Rasulullah dhanna anni ji'tu min ajli Hafsah. Barangkali kata Umar, aku duk berasa Nabi tak bagi aku masuk ni sebab dia tahu aku main ni pasal kisah Hafsah. Jadi mungkin Nabi malah nak bercakap dengan aku ataupun malah nak dengar cerita pasal Hafsah ni. Wallahi la in amarani Rasulullah bidarbin unukiha. Ini perkataan Umar. Umar kata, kalau hari tu Rasulullah suruh aku pancung kepala Hafsah, aku akan la adribanna unuqaha. Aku akan pancung kepala Hafsah, anak aku. Kalau benar Nabi marah dan kalau benar dia telah menyakit dan menyusahkan Nabi. Bukan soal dia nak pancung, dia takkan pancung, dia takkan buat, tapi perkataan itu menggambarkan betapa mendahulukan Rasulullah, mencintai Rasulullah, memberikan keutamaan kepada Rasulullah berbanding dengan ahli keluarga. Sesiapa sahaja yang mengganggu Rasulullah, melakukan sesuatu yang menyusahkan Rasulullah, akan dipertahankan melebihi daripada ahli keluarga. Perkataan ini nak menggambarkan ketegasan yang disebut oleh Umar. Wa rafa'tu sauti fa awma'a ilayya anirqah. Lepas tu dah aku ulang 2-3 kali, Rabah dapat isyarat, Nabi kata bagilah dia masuk. Sehingga kata para ulama, kita kalau pergi rumah siapa-siapa, kita nak masuk juga, kita boleh minta izin 2-3 kali sehinggalah dibenarkan jika ada urusan hal yang mustahak. Fadakhaltu ala Rasulillah, aku pun masuklah kepada Rasulullah, wa huwa muttaji'un 'ala al-hasir, dalam keadaan dia tidur di atas tikar. Nabi tidur atas tikar yang nipis tu. Fajalastu fa'adna 'alaihi idarahu wa laysa 'alaihi ghairuh. Tak ada pun alas, tilam ke apa ke, tidur betul-betul atas tikar tu. Bila Nabi SAW masuk, waqad athara fi jambi, nampak ada bekas athara, nampak ada bekas tikar tu pada belakang Nabi. Fa nadartu bi basari fi khizanah Rasulillah
fa idza ana biqabdatin min sya'ir nahwa as-sa'. Adalah sikit aku nampak makanan satu bekah daripada gandum. Famithliha qaradan fi nahiyatil ghurfah wa idza afiqu mu'allaq. Qal fabtadarat aina. Aku menangis tengok keadaan Nabi. Tengok tempat tidur tikar, belakang ada bekas, tak ada tilam, makanan ada sikit, gudang kosong, tak ada apa. Nampak dhaif sangat keadaan Rasulullah. Aku menangis. Kemudian Nabi kata, ma yubkika ya ibn Khattab. Kenapa engkau menangis wahai anak Khattab? Nabi bila tengok aku menangis, Nabi tanya, ma yubkika. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai anak Al-Khattab? Qultu ya Nabi Allah. Ini satu sikap atau satu qudwah yang kita boleh belajar daripada Nabi. Yang Umar kata, ya Nabi Allah, wa mali la abki wa hadha hasir qad athara fi jambik wa hadhi khidanatuka la ara fiha illa ma ara wa dhaka qaisar wa qisra fi thimar wal anhar. Wahai Rasulullah, kenapa aku tak menangis? Aku sedih dengan apa yang ada pada diri engkau. Tidur di atas tikar yang buruk. Ada kesan di badan engkau. Tidak ada keselesaan dan kesenangan. Tidak ada makanan yang ada di tempat ini. Aku melihat kehidupan engkau begitu dhaif. Sedangkan Kaisar, sedangkan pemerintah Rom, wa Kisra, pemerintah Parsi, mereka bermewah-mewahan dengan harta dunia dan segala kemewahan. Kata Nabi, ya ibn Khattab, ala tarda an takulana al-akhirah. Ini satu ungkapan yang disebut oleh Nabi apabila Umar kata, sedihnya engkau Rasulullah. Sedangkan pemerintah Rom dan Parsi itu begitu hebat. Engkau pemerintah kerajaan Islam. Kata Nabi, ya ibn Khattab, ala tarda an takulana al-akhirah walahumud dunya. Nabi kata, wahai anak Al-Khattab, apakah kita nak bersusah hati dan kita nak berduka cita? Apakah engkau merasa kita rugi? Apakah engkau merasa kita malang? Apakah engkau merasa kita sedih? Allah memberikan akhirat untuk kita. Allah memberikan dunia kepada mereka. Apa yang kau lihat kepada aku ini dunia, sedangkan aku menginginkan akhirat. Ini apa yang disebut oleh Nabi. Kemudian tuan-tuan, saya ringkaskan sampailah kepada kemuncak yang mana Umar masuk itu nak bercakap tentang isteri-isteri Nabi. Yang bermasalah tadi termasuk anak dia. Apa kata Umar? Tengok tuan-tuan. Umar kata, ya Rasulullah, ma yashukku alayka min sya'nin nisa. Kenapalah engkau nak bersusah hati, nak berduka cita, nak pening-pening fikir soal isteri-isteri engkau? Talaqtuhunna. Ceraikan mereka. Talaqtahunna. Kau ceraikan mereka. Fa inna Allah ma'ak. Allah akan bersama dengan engkau. Wa malaikatah. Malaikat akan bersama dengan engkau. Wa Jibril. Jibril akan bersama dengan engkau. Mikail. Ana wa Abu Bakar wal mu'minun ma'ak. Semua akan bersama dengan engkau. Tak perlu engkau susah hati perangai mereka. Sikap mereka itu menyusahkan, memeningkan engkau. Talakkan mereka. Ceraikan mereka. Allah akan menggantikan engkau. Dan Allah akan bersama dengan engkau. Bersama dengan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, وَقَدْ تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهِ بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَيْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِ الَّذِي أَقُولُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ. Kata Umar, aku harapkan Quran turun menyokong aku. Dan Allah menurunkan ayat surah At-Tahrim, ayat 4 dan 5. Sesuai dengan apa cadangan, pandangan yang aku sebut kepada Nabi itu, Quran setuju. Sama apa yang aku sebut. Quran kata, boleh saja engkau ceraikan isteri itu dan kami akan gantikan dengan isteri yang lebih baik. Ini satu daripada puluhan pandangan Umar yang selari dengan apa yang disebut oleh Al-Quran. Dan sebagai akhirnya, saya juga nak sebut, bukan sahaja Umar ini sama dengan apa yang Quran sebut. Umar juga ijtihad dia sama dengan hadis Nabi. Yang mana kita selalu sebut dalam kaitan dengan pandemik COVID-19. Pernahkah kita teringat kisah Umar nak bertolak ke Syam?
yang mana ketika itu tersebarnya wabak ta'un, yang mana wabak ta'un itu meragut nyawa sahabat Nabi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal di Syam. Kubur dia sekarang ada di Jordan. Dia meninggal kerana ta'un. Umar nak pergi ke Syam. Dalam perjalanan tersebut, Umar mendengar ta'un tersebar. Menjadi wabak di Syam. Adakah Umar nak terus masuk ataupun tidak? Umar panggil para sahabat berbincang. Yang mana akhirnya Umar sebagai Amirul Mukminin, khalifah, buat keputusan, kita jangan pergi sebab tempat tu dah jadi tempat wabak. Sebelum itu, tuan-tuan kena ingat, Umar tidak mendengar hadis Nabi kata jangan masuk. Siapa yang ada tempat yang ada wabak penyakit, jangan masuk. Dan siapa yang dah ada dalam tu, jangan keluar. Umar tak dengar lagi hadis ni, dan hadis ni tak sampai lagi pada pengetahuan Umar. Okey tuan-tuan. Sebelum tu, pelik tak kalau Umar tak tahu hadis? Tidak pelik. Kerana banyak hadis-hadis Nabi juga tak sampai kepada Umar. Ini soal yang normal, biasa. Sebagai contoh, kita pernah dengar kisah Abu Musa Al-Asy'ari dengan Umar. Soal memberi salam 3 kali. Juga tak sampai hadis itu kepada Umar. Sebab itu kita jangan pelik kalau ada di kalangan sahabat yang tak sampai kepada mereka satu-satu hadis. Kerana bukan semua sahabat senantiasa berada dengan Nabi SAW. Sebab itu, para ulama menyebut di antara sebab kenapa berlakunya ijtihad dan perbezaan pandangan di kalangan sahabat adalah kerana mereka tidak mendengar hadis daripada Nabi. Kenapa mereka tak dengar? Kerana masing-masing ada urusan. Umar terkenal. Dia bergilir dengan jiran dia. Hari ini dia kerja, jiran dia pergi dengar hadis. Esok jiran dia kerja, dia pula pergi dengar hadis. Balik lawan duk tukang. Artinya bukan semua sahabat senantiasa berada dengan Rasulullah. Yang peliknya di kalangan kita ni yang mengaku tahu semua hadis. Yang mengaku kalau dia tak pernah dengar hadis, hadis tu tak ada. Kalau dia tak pernah dengar amalan tu tak ada. Yang ni pelik. Kalau di kalangan sahabat, mereka tawaduk. Mereka tak dengar, mereka tanya sahabat yang lain. Mereka tak kata benda itu bukan daripada Nabi dan sebagainya. Tapi ada di kalangan kita yang mendakwa kalau dia tak dengar, dia tak pernah tahu, dia tak pernah amal, dia tak pernah lihat, mana benda tu sesat dan benda tu memang tak ada. Ini satu sikap yang patut kita belajar daripada sahabat-sahabat Nabi. Abu Musa bagi salam 3 kali balik. Dia kata, kenapa engkau balik? Dia kata, Nabi sebut siapa bagi salam 3 kali, kalau tak dengar, kalau tak jawab, balik. Dia kata, betul ke Nabi cakap? Kau pergi cari satu orang yang menjadi saksi Nabi dengar. Nabi sebut, kalau tidak, aku pukul engkau. Abu Musa takut. Abu Musa takut Umar pukul dia. Akhirnya, tuan-tuan, pendekkan cerita, dia dapat satu orang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri bagi tahu memang betul Nabi sebut. Ini sikap Umar. Tegas dalam menjaga hadis Nabi. Dia tak bulat-bulat. Walaupun yang cakap itu bukan sebarangan orang. Abu Musa Al-Asy'ari. Bukan di kalangan orang-orang lekeh. Sahabat Nabi juga. Tapi tetap dia cek. Ini sikap kita. Kalau sahabat Nabi dapat riwayat daripada sahabat Nabi pun masih semak sebelum terima, apatah lagi kita dengar daripada manusia yang terkemudian, yang akhir mutakhir ini. Balik pada cerita Umar tadi. Dia buat keputusan, dia kata kita jangan pergi. Ini menunjukkan dalam Islam ada sikap berikhtiar dan berusaha. Bukan menyerah diri bulat-bulat ataupun menyerah tanpa berikhtiar. Dan akhirnya datanglah sahabat menceritakan bahawa Nabi SAW sebut kalau ada ta'un kamu jangan pergi ke tempat tersebut, kalau dah ada dalam tu kamu jangan keluar. Ini kuarantin ataupun kita panggil sebagai isolasi, pencegahan awal, supaya penyakit itu tidak tersebar. Tidak pula ada di kalangan mereka yang kata Umar takut penyakit lebih pada takut Tuhan, tak percaya kepada tawakal, Umar ni tak percaya kepada takdir. Tak, Umar lebih memahami takdir. Sebab itu bila orang kata dekat Umar, kenapa kau takut? Umar kata, aku bukan takut, aku bukan bimbang kepada takdir Allah. Kalau nak kena, kena. Tetapi aku lari daripada takdir yang satu kepada takdir yang lain. Allah juga yang menentukan aku tak pergi. Allah juga yang menjaga supaya aku tak pergi. Itu juga takdir Allah. Sebab itu tuan-tuan kita kena faham, ikhtiar, usaha termasuk daripada takdir Allah. Sebab itu orang-orang yang berusaha bukan menafikan takdir. Orang yang makan ubat bukan menafikan takdir.
Orang yang mendapat rawatan bukan menafikan takdir. Orang yang mengambil vaksin bukan menafikan takdir. Sebab itu mereka yang menolak usaha ikhtiar sebagai tak beriman kepada takdir, mereka tak memahami hadis Nabi. Saya bagi contoh. Hadis yang terkenal, riwayat Imam Muslim, soal burung. Burung keluar mencari rezeki. Soalnya kita nak tanya, burung tak beriman ke kepada takdir? Bukankah Allah telah menulis rezeki kita? Bukankah rezeki burung tu dah ada? Kenapa dia keluar mencari makanan? Kerana dia ikhtiar, dia usaha. Keluar itu adalah takdir Allah. Rezeki juga takdir Allah. Sebab itu hadirin mukminin, Nabi menyebut sebenar-benar tawakal tawakal seekor burung yang dia keluar daripada sarang dia. Keluar itu ikhtiar untuk mencari makanan dalam keadaan perutnya kosong dan dia balik dalam keadaan kenyang. Hadirin mukminin, sebab itu bila kita membaca kisah Umar, dia seorang yang tegas tetapi dia juga bertindak di atas panduan Al-Quran dan Sunnah. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak sentuh dan kita nak cerita tentang apa yang dilakukan oleh Umar. InsyaAllah kita akan sambung siri yang kedua minggu hadapan kalau diizinkan oleh Allah, khusus tentang cerita-cerita pada zaman pemerintahan Umar, khalifah, sehingga tokoh-tokoh yang mengkaji tentang pentadbiran pemerintahan, siasah syariah, soal urus takbir, good governance, tata kelola kerajaan yang terbaik, akan menyebut tentang kisah-kisah yang dilakukan oleh Umar, memberi gaji secara bulanan tetap kepada tentera, membuat sistem baitul mal, mereformasi sistem urus takbir tentang perjalanan kerajaan, mewujudkan takwim yang pertama dalam Islam, kalender hijrah, dan banyak lagi pentadbiran yang dilakukan oleh Umar yang menjadi panduan kepada kita insya-Allah pada siri yang akan datang. Sedikit sebanyak kita mengenali sosok tubuh yang syaitan bukan setakat tidak boleh mendengar namanya, bahkan tidak berani untuk bertembung dan bersua di satu jalan dengan lelaki yang bernama Umar bin Al-Khattab yang disebut oleh Nabi Al-Faruq, memisahkan antara yang benar dan yang salah. Itulah manusia yang menemani Nabi di dunia dan di akhirat. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.